Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak terlintas dalam fikiran anda, tanda-tanda kecil kiamat yang disebut oleh Rasulullah sebenarnya semakin jelas kelihatan dalam kehidupan kita hari ini? Sebelum ini, kita dah bincangkan tanda pertama hingga kelima. Jadi pada video kali ini, kita akan sambung lagi dengan tanda yang berikutnya. Dah bersedia? Jom kita mulakan sekarang. Tanda keenam, terbunuhnya Umar Al-Khattab. Kisah Umar adalah satu lembaran sejarah yang penuh inspirasi. Beliau dikenali sebagai pemimpin adil, tegas, dan berwawasan yang membawa umat Islam ke zaman kegemilangan. Di bawah kepemimpinannya, Empayar Islam berkembang pesat hingga menakluk wilayah Parsi dan Rom. Namun keadilan dan keberaniannya menimbulkan kebencian musuh-musuh Islam, khususnya mereka yang terjejas akibat kebangkitan Islam. Tragedi ini mencapai puncaknya apabila seorang hamba Parsi bernama Abu Luluah Al-Majusi menikam Umar dengan pisau beracun ketika beliau mengimamkan solat subuh di Masjid Nabawi. Dalam kesakitan, Umar tetap mengarahkan makmum menyempurnakan solat. Beberapa hari selepas itu, beliau meninggal dunia. Kepergian Umar meninggalkan kekosongan besar, memutuskan benteng terakhir yang melindungi umat dari fitnah besar. Hadis mengenai Umar sebagai pintu fitnah. Huzaifah juga meriwayatkan perbincangannya dengan Umar. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Sesungguhnya di antara engkau dan fitnah itu ada sebuah pintu yang tertutup. Lalu Umar bertanya, Ayyuftahul babu am yuksaru? Apakah pintu itu akan terbuka atau pecah? Huzaifah menjawab, yuksaru, ia akan pecah. Uwidhan la yughlaqu abada. Kalau begitu, fitnah tidak akan berhenti hingga hari kiamat. Pengajaran dari tragedi Umar. Kematian Umar adalah permulaan gelombang fitnah besar yang melanda umat Islam. Fitnah ini menjadikan iman seseorang mudah tergelincir, persis seperti sabda Rasulullah. Umar diibaratkan sebagai pintu terakhir yang menjaga kestabilan umat. Dengan kepergiannya, fitnah itu tidak lagi dapat dibendung, dan ia terus melanda hingga ke akhir zaman. Kisah Umar menjadi pengajaran tentang pentingnya memiliki pemimpin yang berwibawa untuk memelihara kesatuan umat dan melindungi mereka dari godaan fitnah yang merosakkan. Tanda ketujuh, terbunuhnya Uthman bin Affan. Selepas Umar tampuk kepimpinan umat Islam dipegang oleh Uthman bin Affan, seorang sahabat yang terkenal dengan kelembutan hati, kedermawanan dan jasanya sebagai penulis wahyu. Namun kelembutannya sering disalahgunakan oleh musuh-musuhnya. Pada penghujung pemerintahannya, muncul golongan pemberontak yang menuduh beliau melakukan nepotisme, satu tuduhan yang tidak berasas. Fitnah ini tersebar luas, sehingga rumah Uthman dikepung oleh para pemberontak. Walaupun para sahabat, termasuk Ali, ingin membela beliau, Uthman melarang mereka demi mengelakkan pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Uthman akhirnya dibunuh di rumahnya sendiri ketika sedang membaca Al-Quran. Darahnya mengalir hingga membasahi ayat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Rasulullah telah memberi isyarat tentang pembunuhan Uthman dalam beberapa hadis. Antaranya, Ya Uthman, innallaha asa an yuqammisaka qamisan, fa in aradaka al-munafiquna ala khal'ihi fala takhla'u. Wahai Uthman, mungkin Allah akan memakaikanmu dengan pakaian kekhalifahan. Jika orang-orang munafik memintamu untuk melepaskannya, jangan lepaskan pakaian itu. Hadis ini menggambarkan bahawa Uthman akan menghadapi fitnah besar semasa pemerintahannya, hingga akhirnya beliau dibunuh oleh pemberontak. Pengajaran dari tragedi Uthman. Pembunuhan Uthman adalah titik hitam dalam sejarah Islam. Ia menjadi bukti bagaimana fitnah dapat memecah belahkan umat, walaupun mereka berada di bawah seorang pemimpin yang adil. Tragedi ini membuka jalan kepada pergolakan politik yang lebih besar, termasuk perang saudara pertama dalam sejarah umat Islam. Rasulullah pernah bersabda, Satakunu fitanun kita'il laylil mudlim. Akan ada fitnah seperti gelapnya malam. Kisah ini mengingatkan umat Islam betapa pentingnya menjaga kesatuan dan menghindari fitnah yang boleh menghancurkan keharmonian masyarakat. Tanda ke-8, tragedi Perang Jamal. Selepas kewafatan Uthman, umat Islam dilanda kekacauan besar. Ali diangkat menjadi khalifah, namun peristiwa pembunuhan Uthman meninggalkan luka mendalam di kalangan umat Islam.
Ramai yang mendesak agar pembunuh Uthman segera diadili, tetapi Ali memilih untuk menstabilkan keadaan terlebih dahulu sebelum bertindak. Aisyah bersama Talha dan Zubair mengetuai pasukan untuk menuntut keadilan atas kematian Uthman. Niat awal mereka adalah untuk berbincang dan mencari penyelesaian damai. Namun pihak ketiga, khususnya dari kalangan pemberontak yang bertanggung jawab atas pembunuhan Uthman, mengambil kesempatan. Mereka meniupkan api fitnah hingga salah faham tercetus dan perang tidak dapat dielakkan di Basrah. Pertemuan Ali dan Zubair. Zubair bin Awam adalah salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Dalam perang Jamal, Zubair berada di pihak yang berlawanan dengan Ali, bukan kerana permusuhan, tetapi kerana salah faham dan dorongan untuk menegakkan keadilan bagi Uthman. Sebelum pertempuran bermula, Ali memanggil Zubair untuk berbicara. Dalam pertemuan itu, Ali mengingatkan Zubair tentang sabda Rasulullah. Ya Zubair tuqatilu Aliya wa anta lahu zalim. Wahai Zubair, engkau akan memerangi Ali sedangkan engkau zalim kepadanya. Mendengar hadis ini, hati Zubair berubah. Beliau menyedari kesilapannya dan akhirnya menarik diri dari medan perang, tidak mahu melawan Ali setelah mengingatkan peringatan Rasulullah. Namun, dalam perjalanan pulang, Zubair dibunuh secara khianat oleh Amr bin Jurmuz. Ketika berita ini sampai kepada Ali, beliau menangis dan berkata, Bashir qatil ibni Safiyyah bin Nar. Beritahulah pembunuh Zubair bahawa neraka menunggunya. Pengajaran dari Perang Jamal. Tragedi ini menunjukkan bagaimana fitnah dapat memecah belahkan persaudaraan bahkan di antara sahabat Rasulullah. Perang ini menjadi peringatan besar tentang bahaya fitnah dan dampaknya yang merosakkan umat. Rasulullah pernah bersabda, Satakunu fitan, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, wal-mashi fiha khairun minas sa'i, waman yushrif laha tastashrifhu, waman wajada fiha malja'an aw ma'adhan faliya'udh bihi. Akan terjadi fitnah. Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Barang siapa keluar terlibat, dia akan binasa. Barang siapa yang menemukan tempat perlindungan, hendaklah dia berlindung di sana. Perang Jamal menjadi pengajaran bahawa sikap berhati-hati terhadap fitnah adalah kunci untuk menjaga keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat Islam. Tanda ke-9. Tragedi Perang Siffin. Selepas Perang Jamal, umat Islam sekali lagi berdepan dengan konflik besar yang lebih rumit. Kali ini pertikaian berlaku antara Ali, khalifah yang sah, dan Muawiyah, Gubernur Syam. Konflik ini berpunca daripada isu pembunuhan Uthman, yang mana Muawiyah sebagai sepupu Uthman menuntut keadilan segera sebelum memberikan bayah kepada Ali. Muawiyah dikenali sebagai pemimpin yang dihormati dan seorang strategis yang bijak. Namun, perasaan tanggungjawab terhadap pembunuhan Uthman membuatnya enggan tunduk kepada Ali selagi pembunuh Uthman belum dihukum. Sebaliknya, Ali menekankan bahawa kestabilan negara perlu dipulihkan dahulu sebelum sebarang tindakan diambil terhadap pelaku pembunuhan tersebut. Pada tahun 657 Masihi, Hijrah, kedua-dua pasukan bertemu di Siffin, berhampiran Sungai Furat. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa hari, mengorbankan banyak nyawa. Ketika peperangan semakin sengit, pasukan Muawiyah menggunakan taktik licik dengan mengangkat mushaf Al-Quran di hujung tombak sambil menyeru perdamaian atas nama Al-Quran. Taktik ini mencetuskan kekeliruan dalam kalangan tentera Ali. Sebahagian menganggap tawaran itu ikhlas, manakala yang lain melihatnya sebagai muslihat politik. Akibat desakan tenteranya, Ali terpaksa menghentikan peperangan dan kedua-dua pihak bersetuju melantik arbitrator untuk mencari penyelesaian. Namun, keputusan arbitrasi memihak kepada Muawiyah, menguatkan kedudukannya dan melemahkan Ali. Selepas perang, Ali menyampaikan ucapan kepada tenteranya, In da'auna ila hukmillahi ajabna, walakin a'lamu annahum innama yad'una ila hukmillahi idhanan wa makra. Jika mereka menyeru kita kepada hukum Allah, kita akan menerimanya. Tetapi ketahuilah, mereka tidak memohon hukum Allah kecuali untuk memperdaya kita. Tragedi ini menandakan permulaan perpecahan besar dalam kalangan umat Islam yang kemudian membawa kepada kemunculan kelompok-kelompok seperti Khawarij.
Fitnah ini menjadi pengajaran besar tentang bagaimana manipulasi agama boleh merosakkan kesatuan umat. Perpecahan yang bermula di Siffin terus memberi kesan hingga ke hari ini. Jadi apa yang kita boleh belajar dari semua ini? Tragedi-tragedi seperti pembunuhan Umar, Uthman dan konflik besar seperti Perang Jamal dan Perang Siffin menunjukkan bagaimana fitnah boleh menghancurkan umat. Perpecahan yang berlaku menjadi pengajaran bahawa kesatuan umat adalah kunci kekuatan kita. Rasulullah telah memberi amaran tentang perpecahan ini sebagai tanda kecil kiamat yang akan membawa kepada tanda-tanda besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Allah meredai untuk kalian 3 perkara dan membenci 3 perkara. Dia meredai kalian menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak berpecah belah, serta menasihati siapa yang Allah jadikan pemimpin kalian. Dan dia membenci untuk kalian ucapan sia-sia, terlalu banyak bertanya, dan membuang-buang harta. Hadis ini menunjukkan bahawa Allah meredai kesatuan dan keimanan yang teguh, sementara perpecahan dan fitnah adalah perkara yang dibencinya. Jadi, itulah pengajaran besar yang kita boleh ambil dari tanda-tanda kecil kiamat kali ini. Tapi, ini baru sebahagian kisahnya. Masih banyak lagi tanda yang Rasulullah telah ramalkan, dan ada di antaranya lebih mengejutkan. Nak tahu apa tanda seterusnya dan bagaimana ia berkaitan dengan kehidupan kita hari ini? Jangan lupa untuk terus ikuti episod seterusnya. Tekan like, subscribe dan hidupkan loseng notifikasi supaya anda tak terlepas. Jumpa lagi di video akan datang, insya Allah.